Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Sabtu 16 April bersama saya Skita dan juga Fatin Hamimah Yusof. Ya, saya. Setelah kian lama saya masuk ke studio, rasa sangat teruja untuk bersiaran dan untuk bersemuka secara virtual bersama dengan anda penonton. Selamat kembali Sugi. Terima kasih. Saya rindu nak bersiaran dengan awak. Hari ini kita dah masuk 14 Ramadan. Jadi esok 15 Ramadan Sugi, kita dah bolehlah dengar sikit lagu-lagu raya, nak ada semangat-semangat raya kan. Dan hari ini juga pastinya kita akan kongsikan pelbagai perkara-perkara yang menarik dan juga yang memberi idea-idea mungkin kejap lagi. Saya kan Fatin, semenjak mula bulan puasa ini, saya dah asyik berkongsi yang saya tak sabar nak pergi bazar Ramadan dan saya sudah sempat pergi semalam kalau tak silap saya. Di mana saya tu? pergi di Shah Alam saya pergi, tapi saya pergi terlalu awal jadi tak adalah banyak sangat gerai yang buka, tapi sempat saya beli kuih tepung pelita yang saya suka. Okey. Selain daripada tepung pelita apa lagi yang Sugi suka? Saya yang biasa saya beli kuih-kuih sahajalah. Makanan yang berat saya tak beli sangat, tapi biasa beli kuih. Jadi yang penting saya dah sempat makan kuih tepung pelita. Sugi saya kan sebenarnya Sugi lagi awal pergi bazar Ramadan. Saya belum lagi berkesempatan nak pergi bazar Ramadan. Dia dah pergi tu rasa dah petang-petang bila dah ramai saya jadi macam tak apalah esok pun tak ada masa. Okey, tak apa. Esok dah habis bulan puasa. Okey, baik, apa pun kita ke berita-berita terkini yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Dan pastinya ramai antara kita yang mengikuti kes adik Bella. Di sini kami nak kongsikan berkenaan dengan laporan yang dikongsikan Berita Harian semalam. Kalau boleh kita kongsikan klip video tunjuk Yasmin hamba abdi Siti Bainun. Ini antara yang terkini lah, yang mana Mahkamah Session hari ini yang semalam ditunjukkan beberapa klip video bekas penghuni rumah bonda Yasmin Naha Mahmud yang berumur 19 tahun dilayan seperti hamba abdi oleh pengasas rumah kebajikan itu Siti Bainun Ahmad Razali seperti yang didakwa Yasmin sebelum ini. Video tu juga antara lain memaparkan sambutan Aidilfitri dan juga hari jadi selain percutian yang membabitkan Siti Bainun, dan ada dua penghuni rumah kebajikan remaja sindrom Down juga dikenali sebagai Bella dan juga Yasmin yang juga saksi pendakwaan kelima. Ini masih lagi perbicaraan masih lagi berjalan lah. Baik. Dan kita ke berita seterusnya, berita yang kita tidak mahu dengar sudah pun berlaku, iaitu seorang remaja dibacok telah kehilangan 3 jarinya termasuk pecah ke gendang telinga akibat bermain mercun bola petang semalam. Kehilangan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan kini dirujuk kepada pakar telinga. Dan adik ni mangsa sekarang ni dilaporkan dalam keadaan yang stabil dan dirujuk ke Hospital University Sains Malaysia. Ini yang kita tidak mahu sebab semalam pun Fatin di kawasan rumah saya terdengar satu bunyi letupan. Dia betul macam letupan. Kuat sangat. Lepas tu saya borak dengan mak saya, apa bunyi letupan main mercun macam tu. Lepas tu mak saya kata, ini mesti orang buat mercun sendiri, bermain secara tidak bertanggungjawab. Dan ini di sini juga kami nak ingatkan supaya adik-adik di rumah kalau nak main mercun ataupun bunga api, mainlah, tapi main yang apa yang dibenarkan. Jangan anda pandai-pandai main sehinggakan ini yang akibatnya kehilangan jari, gegendang telinga rosak. Dan ibu bapa tolonglah kita semua, bukan sahaja ibu bapa, semua. Kalau jiran-jiran terlihat ke apa, kita awasi. Kita awasi anak-anak kita, tegur sahaja. Betul. Ini sebenarnya memberi kita iktibar jugalah apa yang berlaku untuk adik ini. Jadikan pengajaran untuk kita semua. Kan? Kita tak naklah raya nanti ada macam-macam berita yang akan keluar lagi lah. Baik, itu berkenaan dengan berita-berita semasa yang boleh kami kongsikan lah Sugi. Saya nak tanya tadi, Sugi cakap tepung pelita. Itu kuih lah buka puasa. Kalau biskut, Sugi suka apa? Saya suka biskut, mungkin buat masa saya suka tart nenas. Dia tart nenas kalau ada banyak tart ke atas tu, suka sangat makan. Semalam saya ada bertanya kat Instagram biskut-biskut kegemaran pengikut saya. Ada kawan saya ni, dia kata dia suka biskut air tangan sendiri. Dan kawan saya itu adalah Fatin Hamimah. Kejap lagi kita akan kongsikan. Tapi kita nak saksikan dahulu TikTok menu biskut raya. Jom.
puasa, bergema takbir senja, masa takkan kembali, hancur musnahlah semuanya. Impian yang tinggal menjadi sesuci, dihenang sungguh-sungguh, sesuci, dengan nurani, sesuci. salam untuk ilahi, bagaikan memanggil insafi pada hati. Hati ini makin sayu. Wow, Okey, lagu dia dengan biskut-biskut Kita ni yang macam rasa sayu tapi tak sabar Ya. sebenarnya nak rasa. Kalau saya dalam banyak-banyak tu saya suka konflik dengan Almond London. Almond London. Okey, tapi Fatin biasanya untuk hari raya, adakah awak dan keluarga dengan mak ke, kakak-kakak, adik-adik akan buat biskut? Tahun lepas dengan kakak saya lah. Kalau nak harapkan saya takut biskut tu pergi mana. Okey. Dan saya pasti ramai dalam kalangan kita sekarang ni tengah cari-cari mana biskut yang terbaik, mana yang sekarang ni yang orang kata popular kan. Nak rasa, nak cuba. Hari ini kita akan kongsikan idea untuk anda macam mana sebenarnya kita nak hasilkan biskut raya popular. Macam-macam kita ada untuk anda hari ini. Jadi jangan ketinggalan untuk terus bersama kami. Dan bolehlah anda kongsikan apa antara biskut kegemaran anda dan anda ada orang kata perancangan untuk buat untuk raya tahun ini. Kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. Jadi terus bersama kami. Kita nak kongsikan menu biskut raya popular selepas kita berhenti rehat. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, hari ini. Okey, baik, kembali bersama dengan kami. Dah tak sabar kan nak tahu apa antara biskut yang akan resepi biskut yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Baik, kita mulakan dengan biskut yang cukup klasik iaitu biskut semprit dan kita bersama dengan Puan Siti Hajar ataupun lebih mesra dipanggil Hajar. Ya. Okey, Hajar, hari ini kan saya nak belajar benda yang baru sebab ini bukan biskut semprit klasik yang biasa-biasa. Ini biskut semprit caramel. Okey, kita semua tahu biskut semprit ni berzaman-zaman kita selalu makan. Tapi yang klasik biasa letak cherry kat atas tu. Apa yang berbeza dengan biskut semprit caramel ni? Okey, untuk semprit caramel ni kita olahan daripada semprit asli lah yang biasa kita buat sebelum-sebelum ni. Cuma kita olahkan dengan ada resepi moden, kita gunakan caramel. Dalam adunan dan juga topping hiasan dia juga. Okey, jadi dalam adunan itu yang kita nak tahu. Okey, apa antara bahan dia? Mungkin yang biasa kita gunakan adalah tepung butter. Jadi mungkin Hajar boleh terus kongsikan. Antara bahan-bahan untuk adunan semprit ni, ini yang semprit asli lah. Okey, kita gunakan yang tepung custard, tepung jagung, susu pekat dan butter. Yang ni kita masukkan dulu sebab dia bahan basah. Kita gaulkannya semati. Yang ni lepas dah sebati baru kita masukkan caramel spread dengan caramel spread ni kita adunkan sekali. Okey. Yang ni as dia punya hiasan nanti. Okey. Yang tu hiasan je, tak payah masuk sekali biskut kita caramel masuk tu. yang ni dalam adunan. Yang spread ni dalam adunan, yang ni crumble di atas dia lah. Okey. Tapi kan, sambil-sambil kita nak tunjukkan macam mana nak buat tu, sambil-sambil Hajar buat tu, saya nak tanya, ada semprit yang saya makan, saya ni bukanlah penggemar sangat. Semprit ni boleh, silakan. Saya ni bukanlah penggemar biskut semprit, tapi kadang-kadang tu bila dah start makan, tak boleh stop sebab dia sedap bila dia crunchy. Ya, betul. Kalau yang Hajar buat ni dia crunchy ke macam mana tu? Yang ni kita buat crunchy sebab Saya nak cuba sekali boleh sambil-sambil. Boleh. Sambil-sambil awak terangkan apa yang membuatkannya crunchy. Okey, yang membuatkan dia crunchy adalah yang ni kita tak gunakan tepung gandum. Sebab tepung gandum ni sebenarnya dia memberatkan kuih. Okey. So kita tak gunakan, so dia akan jadi ringan dan crunchy lah. Okey. Baik. Jadi biasa bila kita guna tepung, tadi tepung jagung dan tepung apa tadi? Tepung custard. Tepung custard kan? Dia punya ratio dia macam mana dia? Perlu kita letak supaya dia dapat crunchy. Okey, saya nak cuba. Dia jangan
terlampau banyak sangatlah, macam sikit je. Macam kalau kata satu buku butter mungkin dalam 2 cawan macam tu je tepung. Sikit je. Okey, baik. Saya macam tak nak keluar je dia punya adunan ni. Awak tekan sampai lagi. Okey, boleh. Okey. Tekan je. Lepas ni siapa nak buat biskut bolehlah panggil saya ya. Baru buat satu kot. Okey, tapi corak dia lain macam sikit, tapi adalah rupa biskut semprit. Okey, selain daripada biskut semprit karamel ni, apa orang kata perisa lain yang awak pernah cuba? Biasa kita buat yang klasik. Ni pertama kali saya tengok biskut semprit karamel. Apa lagi yang ada? Semprit susu. Semprit susu. Itu saya nak tanya. Semprit susu dengan semprit biasa, apa bezanya? Ni pun ada susu sejat, tapi yang tu ada susu apa? Susu. Yang ni kita pakai susu pekat. Susu pekat. Yang tu kita guna campur susu sejat jugalah. Yang ni susu sejat, susu yang cair itulah. Atau dengan juga susu tepung. Baik. Jadi dia ada orang kata rasa milky dia lebih sikit. Dia lemak lah. Dia rasa lemak dia tu. Okey, baik. Sebab semalam ada juga ramai yang kongsikan kata suka biskut semprit. Ada yang kata suka biskut semprit susu, dahlia samalah juga kan. Dahlia dengan semprit nama lain saja kan. Tapi saya tak tahu pula yang ada semprit ni ada macam-macam jenis semprit yang saya tahu makan je. Ada kan semprit bentuk panjang juga yang segi 4 tu. Okey, tapi kan bila nak buat semprit ni, dia standard bentuk macam ni tak boleh buat bentuk lain ke? Sebab dah terbiasa macam ni, ataupun yang segi 4 tu je lah yang segi 4 lah. Yang panjang tu kan. Lepas tu letak chocolate chips ke, yang sprinkles yang berwarna-warni kat atas tu. Okey, baik. Okey, ni dah siap saya nak cuba hias pula. Boleh. Satu yang saya dah cuba ni. Kita letak kat dalam ni ada apa? Dia caramel spread. Sama lah? Sama. Okey, so saya just letak kat atas tu kita drizzlekan je. Okey, drizzlekan kat atas ni. Kalau nak banyak-banyak pun boleh lah. Ikut suka. Suka manis, rasa masin manis tu. Lepas tu yang ni untuk tabur kat atas. Je. Lepas kita bakar ke sebelum kita bakar? Sebelum kita bakar. Kita nak lekatkan dia, so kita bakar. Okey. Baik, dan biasa awak bakar ni berapa minit? Dalam 20 ke 25 minit saja. 20 hingga ke 25 minit. Tapi sebelum kita bakar, kita kena anginkan dia dulu dalam 5 ke 10 minit. Okey. Supaya nanti dia kembang elok. Okey, baik. Dan saya nak tanya awak, ada apa-apa tips awak nak berikan kepada penonton sebelum nak buat apa-apa cookies lah? Sebab biasa tips yang saya tahu kena butter loyang tu dulu. Jadi kalau tips daripada Hajar sebelum nak buat apa-apa biskut di rumah? Kiranya sukatan dia tu kena betul. Dia bahan apa, resepi ni subjektif. Yang penting sukatan tu kena betul. Dan adunan tu pastikan jangan terlampau keras, jangan terlampau lembut. Itu yang buatkan jadi dia naik elok. Baik. Dan yang penting kita cuba. Selepas kita cuba baru kita tahu mana nak memperbetulkan ya. Okey Hajar, kalau mereka, sebab saya lihat dekat depan ni ada macam-macam biskut. Ada tak nanas, semprit, ada mungkin ada chocolate chips kot. Sarang semut. Okey, yang tu kuih kapit. Tapi mix. dalam dia ada coklat dengan peanut butter. Okey, macam saya boleh saya ambil satu tu boleh. Nak tengok unik ya yang ni. Dia macam waffle pula saya tengok Okey, kalau mereka nak dapatkan resepi dan juga biskut-biskut daripada Hajar, apakah laman Instagram Hajar? Boleh tengok di Instagram saya K-Cookie atau search je K-Cookie. Boleh dapatkan daripada ejen, leader dan dropship kita juga. Kalau siapa yang berminat nak tambah pendapatan pun boleh join kita punya team. Okey, yang ni geram saya tengok layer kat atas tu, saya letak balik, nanti kita cuba. Okey, semprit ni dah siap. Mungkin anda di rumah kalau ada yang nak cuba, bolehlah anda cuba ataupun terus dapatkannya daripada Hajar sendiri. Tapi sebelum kita ke menu ataupun resepi biskut seterusnya, kita nak tahu juga apa antara biskut yang mereka penonton-penonton WHI sukakan. Jom kita saksikan Vox Pop ni dahulu. Kalau bercakap pasal kuih raya, ada satu jenis kuih raya yang menjadi favourite saya. Dulu, saya ni adalah salah seorang peminat chocolate chip. So, bila saya buat chocolate chip kali pertama tu, dia bukanlah tak jadi tapi tidak menepati cita rasa. Jadi, saya combinekan 3 resepi. Jadi, satu resepi saya sendiri dan saya buat. Dan dia punya rasa, walah, sangat sedap. Itu adalah kuih raya wajib bagi saya untuk setiap kali hari raya. Sangat-sangat sedap dan sangat mengimbau. Dah berapa tahun dah chocolate chip ni saya buat. Dan rasa dia sedap. Biasanya kuih yang menjadi pilihan keluarga adalah kuih chocolate chip. Kuih ni kuih turun-temurun, resepi daripada nenek. Kami akan buat secara beramai-ramai bersama-sama dan kami tak akan beli dekat luar sebab rasa tak akan sama.
dan kami akan mencipta memori dengan buat beramai-ramai setiap tahun. Baiklah, kalau kita bercerita pasal juadah kuih raya, juadah kuih raya yang wajib dalam family saya adalah kuih bahulu. Sebab apa? Sebab mak saya memang masih lagi gunakan cara tradisional, iaitu kita buat dia punya bahan-bahan tu kita pukul tak guna mesin. Lepas tu kita bakar, masih lagi guna kayu arang dan sabut. Jadi kalau masa kecil-kecil kan, kalau macam mak buat tu, dia punya aroma tu memang boleh buat kita rasa nak buka puasa sangat. Jadi sampai sekarang pun apa-apa juadah yang wajibnya mesti ada kuih bahulu. Okey, kuih yang wajib ada dekat rumah waktu raya. Okey, kita orang kena ada kuih semprit. Kuih ni jadi favourite satu family. Okey, cuma saya ni tak pandai nak buat kuih raya, so kita orang kena pergi dekat kedai belilah. Tapi kita orang ada kedai favourite tau. So every year akan beli kedai yang sama untuk beli kuih semprit dan kuih yang lain. Okey, itu baru beberapa daripada penonton kita yang kongsikan antara biskut-biskut raya kegemaran mereka. Ada yang suka tradisional, ada yang suka yang dah diinovasikan, yang moden sikit. Tapi hari ini kalau tadi Sugi dah kongsikan berkenaan dengan biskut semprit, saya nak kongsikan satu lagi menu biskut raya yang pastinya menjadi kegemaran kita anak-anak juga kan, iaitu biskut rangup crunchy cookies. Dan bersama saya hari ini adalah Kak Ada, kalau panggilan mesranya lah, atau Siti Nur Syuhada Baharum. Hari ini Kak Ada nak kongsikan dengan penonton macam mana sebenarnya kita nak menyediakan biskut rangup crunchy ni. Okey, ini bahan dia, ini butter dengan minyak sapi. Terus Kak Ada. Masukkan margarin dan juga minyak sapi. Ya, betul. Kita beat. Beat bagi sebati je, tak perlu sampai kembang ya. Okey, Kak Ada, sekejap soalan. Kenapa kena gunakan kedua-duanya? Minyak sapi untuk bagi dia lemak lagi sedap. Lagi lemak. Baik. Okey, lepas tu kita masukkan, kat sini saya dah campur adunan tepung jagung, tepung gandum, emplak. Kak Ada dia laju okey, kita nak masukkan juga semua bahan-bahan ni. Ya, betul. Kita ada biskut rangup yang dah dihancurkan, ada juga yang dikisar untuk nak dapatkan tekstur yang sangat halus lah. Okey, sukatan dia bagaimana? Untuk satu balang ke bagaimana Kak Ada? Ini dapat dua nanti. Okey, dua balang. Betul. Baik, kita campurkan. Wow, okey. Kalau kita tengok masih macam ada campuran susu ke, ada ke Kak Ada? Tak ada. Ini serbuk badam. Serbuk badam, baik. Badam. Juga dikisar juga? Betul. Okey. Sebabnya untuk kita kisar tu kita nak dapat dia sangat halus lah. Ya, dan sebati. Okey, masukkan juga biskut rangup. Yang dihancurkan. Taklah halus sangat tapi dihancurkan saja. Ini tak payah pukul lama ya, sekejap je bagi sebati cukup. Baik. Nanti tekstur dia akan macam ni, tapi kita kena gaul guna tangan juga sebenarnya. Silakan. Okey, kalau kita tahu kan biskut yang ini Kak Ada dapat memang dah ada di pasaran, tapi Kak Ada menginovasikan. Sekarang ni ada preser red velvet juga. Ya, bagi siapa yang tak suka biskut coklat boleh guna red velvet ke apa-apa preser yang kita suka lah, macam blueberry. Macam saya cuba red velvet. Itu hasil dia. Tapi hari ini kita kongsikan yang coklat lah kan? Baik, kita nak gaul-gaulkan dia, bagi dia sebati, dan selepas itu ini yang dah siap sebenarnya. Baik. Okey. Kita seterusnya kita dah campur-campur bahan tu, inilah dia hasilnya. Ya, betul. Okey. Saya guna tray ni sebab saya nak bagi dia punya tinggi dia sama. Macam nampak tu dia ada ni, kan? cara dia. Okey. Kita just roll je macam tu. Okey, lepas tu saya guna cutter ni. Dia kena tutup sebab kalau kena angin dia keras, tak boleh nak potong. Okey, so kita kena cepat-cepat lah. Ya, betul. Baik, okey. Kita potong je macam ni. Tak kisahlah, ikut suka hati kita. Wah, boleh. Boleh, kita cubalah. Nampak dia menarik lah Kak Ada. Okey, selain daripada itu, apa antara menu-menu lain yang nampak macam terkial-kial tak? Okey, kita buatlah. Macam tu, betul? Ya, betul. Okey, nak cabutkan dia ke macam mana? Nak cabut dia boleh juga. Macam ni je. Senang. Selakkan je. Wah, bolehlah ambil ya. Masuk je, letak je. Kalau kita masukkan dekat baking tray. Macam ni. Selain daripada biskut cookie crunchy ni, apa lagi antaranya yang untuk Ramadan ni? Kak Ada ni Kak Ada buat yang ini, Kak Ada buat. Sampai tak boleh bercakap kan? Angkat kuih pun. Okey, apa tu? Okey. Kalau butter cookies kita campurlah. Macam saya suka campur macam peanut ke apa ke.
nak bagi dia rasa. Aduh, dia kena ambil slow kan? Ya betul. Tak apa. Dia lagi lain. Okey, baik. Apa macam kalau kita tahu kadang ini adalah sempena Ramadan saja kan, pendapatan sampingan. Memang berminat untuk nak hasilkan biskut raya tahun ini kan. Macam mana sambutan sekarang? Kalau boleh dikongsikan. Alhamdulillah, tapi saya tak boleh ambil banyak sebab saya bekerja. So saya just ambil yang setakat mampu je. Tapi bolehlah ada penghantaran terus. Kalau mungkinlah lepas WHI ni diorang tengok macam sedap ni, teringin nak rasa air tangan akan ada kan. Sempat lagi kena buat pesanan. Dah tutup sebenarnya. Dah tutup kawan-kawan. Saya je yang bertuah, saya boleh rasa selepas ini. Mungkin selepas ini bolehlah kan, nak kena awal lah. Okey, kita dah ambil semua ni. Sekarang ni kita nak hias kita punya biskut. Okey, kita letak telur putih je ya. Atas je lah. Baik. Boleh. Boleh bagi tahu je. Okey, kita untuk dilekatkan dia punya biskut hancur atas yang dia tu, topping dia tu ke? Betul, biskut hancur tu kita blendkan bagi lagi halus. Oh, seronok Okey, kalau boleh juga sambil-sambil tu Kak Ada kongsikan jugalah Instagram kan. Kalau tak boleh nak buat pesanan sekarang, mungkin selepas ini orang boleh tengok-tengok di Instagram. Instagram saya Ada Baharom. Ada Baharom. Ada lagi biskut-biskut lain lah dekat sana kan. Okey, ini kita yang dikisar tadi itulah. Betul. Okey, kalau dah siap ni Kak Ada, kita nak masuk, kita nak bakar dia berapa lama? 20 minit. 20 minit. 150 darjah Celsius. Okey. Tapi ikut abon masing-masing juga. Oh, macam tu. Okey, apa antara pantang larang kalau kita nak hasilkan ni? Selain daripada tadi tu tak boleh kena angin nanti keras. Selain daripada tu? Tak ada kot, itu je senang dia. Senang je, simple. Ini tak ada biksa pakai tangan pun boleh sebenarnya. Boleh juga buat dengan anak-anak kita kan. Boleh. Ada masa lapang boleh sediakan biskut crunchy cookies ni. Baik. Okey, kalau anda nak dapatkan, sekali lagi saya kongsikan Instagram pemilik Ada Baharom. Di Instagramnya Ada Baharom. Boleh tengok dekat sana, ada macam-macam biskut raya yang disediakan. Baik. Sebelum kita nak teruskan ke menu biskut raya popular lagi tu, kita nak bersama dengan Sugi. Kita nak beri Sugi bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas Biasa. Silakan Sugi. Wow, Fatin, gaya anda buat biskut macam seorang yang dah mahir buat biskut ni. Rasa tahun ni Fatin boleh buat lah kan, bagi kat semua orang di WHI. Baik, sebelum kita berkongsi lebih banyak lagi resepi biskut raya bersama dengan anda, apa kata kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi dahulu selaku pengasas Biasa Cosmetics and Healthcare. Hai Dato'. Hai, apa khabar Sugi? Sihat. Dato' sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Dato'. Kita mulakan dengan produk yang Dato' ingin kongsikan hari ini dahulu. Terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini yang puasa kat rumah tu tengah tengok buat kuih kat studio. Saya percaya semua pun nak buat kuih lepas ni. Apa pun jangan lupa bila kita berpuasa ni, yang paling penting adalah jaga kesihatan Sebab apa? Kesihatan adalah anugerah yang paling berharga sekali. Sebab apa kalau kita ada masalah kesihatan sudah tentu kita susah nak beribadah. Kemudian aktiviti kita pun terbatas nak bergerak bebas pun tak boleh Saya percaya bulan puasa ni ramai antara kita yang menunjukkan kata orang tu keadaan prestasi kesihatan yang baik. Sebab apa? Tak makan manis berlebihan tak makan makanan berlemak, tapi tak kurang juga Sugi ramai antara kita kadang-kadang yang kurang menitik beratkan ketika berbuka puasa. Juara puasa kita makan berlebihan yang mana boleh mendatangkan kata orang tu kesan sampingan kepada kesihatan yang mana dah malam bila kita berbuka puasa, kita nak makan ibadah tarawih, letih, lesu, tak bermaya badan cepat penat. Jadi pentingnya kita ada stamina yang bagus yang mana anda boleh dapatkan Platinum Drink di ASEAN yang mana merupakan formulasi minuman campuran yang tinggi dengan sumber antioksidan Kalau lihat visual kat kaca TV usia kadang-kadang dah cepat penat, letih bila dah berusia sikit rasa kurang bertenaga, penat, tak bermaya Dan sebenarnya Platinum Drink ni merupakan formulasi yang terbaik sekali untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Saya percaya Sugi dalam keadaan sekarang ni walaupun dah endemik ramai orang yang ada masalah long covid yang mana long covid kadang-kadang batuk, letih, tak bermaya, cepat penat, lesu efek daripada kesan long covid. Jadi penjagaan kesihatan sangat penting. Anda boleh dapatkan makanan tambahan seperti Platinum Drink ni yang mana seperti mana saya katakan dapat membantu memberi tenaga tambahan, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Sebab apa rumusan formulasi yang terbaik buah-buahan yang terbaik, herba yang terbaik kita rumuskan dalam Platinum Drink dapat membantu menjanang kesihatan semula jadi, kemudiannya merejuvenasi sistem dalaman tubuh badan Dan saya percaya bila bulan puasa ni kita nak sihat, kekal, cergas, bertenaga, nak ibadah,
nak berterawih, kalau boleh tak nak solat duduk, nak berdiri ya, nak jalan jauh, nak pergi masjid dan sebagainya, Sugi ya. Jadi jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni, merupakan kata orang tu saya katakan ya, yang mana formulasi sangat-sangat baik seperti buah mulberry ya, yang mana buah mulberry ini merupakan buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain ya, yang mana ianya sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan ya, yang mana masyarakat Mapuche di Amerika Selatan mereka percaya ya khasiat buah mulberry ini mempunyai kesembuhan yang luar biasa, Sugi. Dan kemudiannya dalam Platinum Drink ini juga ada rumusan seperti buah acai berry, yang mana acai berry ini sangat kaya dengan omega 3, 6 dan 9. Dan kalau kita perhatikan ya, kesan long covid salah satunya ialah kita cepat lupa, mudah letih ya. Dan juga pengambilan acai berry ni yang mana sangat-sangat baik ya, ada omega 3, 6 dan 9 baik untuk memori. Kemudiannya ya dalam masa sama juga dapat membantu mengurangkan paras gula berlebihan dalam tubuh badan. Dan pada itu juga ya dalam Platinum Drink ni ada formulasi yang terbaik, iaitu sendi rawan jerung ya ataupun shark cartilage. Pengambilannya dapat membantu ya menguatkan lagi lutut kita, sendi ya. Kadang-kadang kita cepat letih, naik tangga dah rasa penat, jalan jauh sikit rasa letih, nak solat pun terpaksa duduk. Jadi jangan lupa, saya kira ya rumusan yang terbaik Platinum Drink ni anda kena cuba rasai kelainan seawal pengambilan ini. Sebab apa, bila kita dah amalkan kali pertama pun, kita ambil, kalau anda amal waktu sahur ya, anda akan rasa lebih bertenaga, lebih cergas, badan rasa lebih segar. Dan pengambilannya sangat mudah, hanya 15 hingga 30 ml setiap pagi ya, waktu sarapan dah cukup memadai ya. Waktu sahur anda amalkan, insya-Allah ya berpuasa rasa lebih bertenaga. Dan sebenarnya bukan saja untuk bulan puasa, di bulan-bulan biasa pun anda boleh amalkan ya, yang mana pengambilannya juga dapat membantu ya menghindari daripada penyakit-penyakit berbahaya, mencegah kata orang tu kerosakan dalaman dan sebagainya, menguatkan sistem dalaman. Itu yang penting ya. Yang mana harga Platinum Drink ni hanyalah RM99 sahaja di toko-toko jamu yang berhampiran, ataupun anda boleh buat beli secara online ya di Jombai dengan potongan diskaun yang istimewa. Dan seterusnya Sugi, daripada Platinum Drink saya juga ada bawakan Kokokart. Yang mana Kokokart ni adalah makanan tambahan yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang. Anda boleh amalkan waktu sahur sebagai pengganti makanan ya. Sebab apa, dalam ni ada oat beta glucan ya, yang mana dapat membantu merangsang penghasilan hormon supaya kita tak rasa lapar ya. Jadi bila kita minum Kokokart ni, kita rasa lebih kenyang, rasa lebih bertenaga ya. Puasa kita pun lebih bertahan lebih lama ya. Tak rasa lapar. Dan harga Kokokart ni hanyalah RM38. Dalam ni ada 10 sachet serbuk oat dan juga 10 sachet serbuk koko. Rasa yang sangat sedap. Hanya perlu campurkan kedua-dua larutan ni jadi 40 gram ya bila anda amalkan. Oat yang sangat pekat. Kemudiannya ya, bila anda amalkan oat ni ya, satu kajian ya, di University of Newcastle di Australia ya, mendapati pengambilan oat beta glucan ni sangat-sangat baik ya, memberi rasa kenyang yang berpanjangan, baik untuk kesihatan ya, menurunkan paras kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Jadi Kokokart ni anda amalkan juga waktu bersahur. Dan seterusnya bila kita dah berbuka puasa, kadang-kadang ya perut kita rasa berangin, tak selesa dan sebagainya, jangan lupa dapatkan petu-petu ya, yang mana orang Melayu amalkan seperti bawang putih, halia ya. Tapi kalau anda nak amalkan terus berkira tak sedap, cara mudah anda boleh dapatkan jus saset lega ni. Dalamnya ada 5 ramuan herba yang terpenting, yang terbaik ya. 5 ramuan herba utama, lemon, halia, cuka apple, bawang putih ya, dan juga madu, yang mana dapat membantu ya membuang kata orang tu formulasi halia dan juga bawang putih ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan, mengurangkan ketidakselesaan, baik untuk perlawasan ya, yang mana saya kira sangat-sangat baik ya untuk kata orang tu kesihatan secara menyeluruh. Bila anda amalkan ya, badan rasa lebih sedap, bertenaga, kita akan rasa, kalau saya minum saya akan kerap buang angin Sugi ya. Dan harga jus saset lega ni hanyalah RM55. Anda boleh amalkan waktu malam sebelum tidur. Dan yang terakhir juga VIC turut bawakan lotion panas asli, lotion urutan serbaguna Sugi, yang mana lotion ni sangat baik ya untuk urutan kadang-kadang ke lengan badan, lutut dan sebagainya. Anda boleh dapatkan lotion panas asli sebagai urutan serbaguna, mengurangkan stretch mark, rekahan. Anda boleh sapu di tempat berlemak, kawasan-kawasan kata orang tu yang flabby dan sebagainya. Harga lotion panas asli ni hanyalah RM26 saja di pasaran ya. Dan secara ringkasnya Sugi ya, untuk kata orang tu kesihatan secara menyeluruh, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan, jangan lupa dapatkan Platinum Drink. Satu hari amalkan sekali 15 hingga 30 ml. Alhamdulillah ya, dari segi kita penjualan cukup laris di pasaran ya, walaupun di bulan puasa. Kami mempunyai maklum balas pengguna yang amalkan ni, mereka menunjukkan taraf kesihatan yang semakin baik. Jadi jangan lupa dapatkan Platinum Drink di Asia harga RM99. Kemudiannya Kokokart ya, pengganti makanan, meal replacement untuk bentuk dan juga berat badan yang ideal. Nak raya ni, nak bentuk badan yang menawan, minum Kokokart waktu sahur. Kemudiannya jus saset lega dapat membantu ya membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Sebab apa, ada halia dan bawang putih. Dan seterusnya lotion panas asli sebagai lotion urutan serbaguna, harga RM26 saja. Bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, jangan lupa dapatkan di jombai.my, JOMBUY.my. Kita juga ada diskaun hari raya nanti, promosi yang sangat-sangat istimewa.
Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan beli Asia baru beli. Sebab apa? Beli Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi online kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Sugi jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah. Tapi Datuk, sebelum tu saya nak tanya, Datuk biskut raya yang paling Datuk suka, apa dia Datuk? Saya suka tak nenah. Kalau tak nenah saya nak. Okey, kalau ada nanti kami hantarkan kepada Datuk. Terima kasih Datuk, jaga diri. Terima kasih Sugi, jumpa lagi. Okey, baik. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan pelbagai menu biskut raya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih. Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kita dah sampai ke stesen yang ketiga ni. Kita nak bagi satu lagi idea untuk penonton Wanita hari ini. Dan bersama saya sekarang ini Puan Sohaila Muhammad Yusof atau lebih mesra dipanggil Kak Sohaila, pemilik cakes macaron dessert. Kak Sohaila, hari ini apa kita nak kongsikan antara bahan-bahan yang digunakan? Kita nak buat biskut potong. Biskut potong, okey. Biskut potong ni dia boleh macam-macam variasi. Satu jenis kita boleh buat 3-4 jenis dalam satu bekas. Satu bahan yang asas, lepas tu kita boleh pelbagaikan. Ya, betul. Okey, jom kita mulakan. Kalau kita tengok tu ada gula icing, ada tepung, ada telur, ada coklat, chocolate chip white chocolate chip. Dan juga kita ada biskut rangup yang dihancurkan. Okey. Hari ini kita buat red velvet okey. Kenapa memilih biskut potong ni Kak Sohaila? Banyak biskut kat kita ada banyak macam kan, ada semprit, ada traditional, modern, tapi ini menjadi pilihan. Kenapa tu? Sebab saya tengok satu adunan ni you boleh buat pelbagai jenis biskut. So dalam orang tak beli satu je, boleh dapat banyak. Boleh dapat banyak. Okey. Boleh pelbagaikan dia. Okey, kalau kita buat sebekas ni boleh dapat berapa banyak? Yang ni dalam 25 pieces, 30 pieces. Macam ni ke? Macam ni lebih kurang. Okey, kalau macam ni saya dah pelbagaikan. Boleh campurkan lah, baru ada aneka kan. Okey, dan kita masukkan tepung sekarang ini. Ini special tepung sikit lah ya. Okey. Dan masukkan. Ini dia punya secret recipe lah. Okey. Kita adunkan dia. Dan kalau boleh juga dikongsikan Kak Ada, Kak Sohaila, Kak Ada sana tadi. Kak Sohaila sebenarnya ini adalah hobi beliau. Dia memang suka buat biskut-biskut. Dia punya meja dia sebenarnya dia menghasilkan macaron, betul? Betul. Okey, kalau kita tahu juga untuk Ramadan tahun ni ambil banyak ke tempahan pesanan? Saya tak ambil tempahan kecuali orang order saja. Saya fokus untuk buat amal ibadah lah. Okey. Lagi satu nak kena jaga kualiti juga betul, kan. Betul. Okey, baik. Kalau kiranya nak siapkan ni bila waktunya? Sebab ini adalah pendapatan sampingan. Masa tu macam mana? Saya buat weekend ataupun Sabtu malam. Malam. Ini red velvet. Okey, ni kita nak masukkan red velvet. Perisa red velvet. Kita campurkan dia. Wow. Okey, ni sebab kita tak boleh nak ada oven je. Kalau tak kita boleh bau kan. Dia punya sedap bau dia. Bahan-bahan dia. Okey, kita campurkan. Senang atau susah? Bagi saya senang saja. Bagi orang yang dah biasa senang je. Kita campurkan dia. Betul. Last sekali kita masukkan white chocolate chip ni lah. Boleh campur yang lain juga ataupun memang kena guna white chocolate? Ikutlah. Kalau kita nak letak dark chocolate ke, Nutella ke, buah-buahan kering ke, boleh. Boleh juga. Baik. Ini kita nak masukkan. Dah terbalik dah ni. Ini kita nak masukkan biskut rangup yang dah dikisar ke Kak Sohaila? Ya, tapi yang ni nanti kemudian. Okey. Dia sebelum nak potong kita kena simpan semalaman dalam peti ais dulu. Itu dia punya tips dia lah. Kenapa kena simpan semalaman tu Kak Sohaila? Untuk memudahkan kita potong. Okey. Macam ni. Jadi kita nak bagi dia bulat bagi sama rata. Lagi sedap ke, lagi rangup ke macam mana? Cantiklah potongan dia tu nanti. Sebab lembik-lembik ni kita tak boleh. So bila kita dah gulung macam ni, kita simpan dalam peti ais semalaman. Okey, semalaman tu dia jadi macam ni. Ya betul. Ini yang saya dah buat. Dia agak keras juga kan? Ya, dia kena keras. Okey, ini yang dah disimpan semalaman tadi tu lah. Lepas tu kita potonglah, yang ujung ni kita buang. Okey. Yang ni kita potong. Wow, saya tengok senang je Kak Sohaila buat macam tu lah. Selain daripada biskut potong ni, apa lagi sebenarnya ada disediakan Kak Sohaila?
saya dalam majoriti saya sebenarnya macaron dan meringues dan custom cake. Okey. Tapi untuk Ramadan ni terhad lah kan? Ya, terhad. Sebab saya waktu tak ambil pun order tak banyak kan? Ya, betul. Okey. Okey, saya nak cuba jugalah kan, bukan selalu okey. Okey. Nervous kita. Ya. Okey, dia punya ni ikut lebih kurang besar-besar tu je ikut hati lah. Ya. Tekan sekali je terus. Tekan sekali je. Pandai. Ya, dia kena macam tu. Macam ala potong lemang juga Ya, betul. Okey, saya nak kalau boleh dikongsikan juga Instagram Kak Suhaila. Ramai yang dah rasa macam nak tengoklah apa lagi ada dekat Instagram dia tu. Instagram saya cakes_macaron_desserts. Boleh buat bisnes dah ni. InsyaAllah boleh. Okey, kita susun dekat sini. Kalau kita nak bakar ni berapa lama Kak Suhaila? Dalam 30 minit. 30 minit. 140 darjah Celsius. Okey. Apa antara cabaran-cabaran kalau kita nak ni? Ada yang macam terlebih bakar ke pernah ke? Dia sebenarnya suhu oven tu. Tak semua oven sama. You kena praktiskan dulu, tengok dia bakar macam mana. Okey, yang penting kena sejukkan. Bila sejukkan, lepas dah tu kita roll atas coklat crumb. Yang ni yang dah dihancurkan ni. Ya, betul. Baik. Okey, kita dah selesai. Kita dah tunjuk bahan-bahan macam mana nak potong, dan selepas bakar yang 30 minit tadi tu, inilah hasilnya. Penonton di rumah kalau nak cuba pun boleh, sebab Kak Suhaila kata sangat mudah, sangat senang je. Malam sebelum tidur pun boleh buat, esok boleh bakar dan sebagainya. Baik, selesai dah kita biskut potong hari ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan dekat Kak Suhaila atas perkongsian. Kita nak terus dengan sahabat saya di sana. Ada sesuatu yang menarik dengannya, itu kegemaran beliau. Silakan. Okey, sangat mudah, sangat senang. Jadi kawan saya Fatin Hamimah Yusof yang kata dia suka biskut air tangan sendiri, bolehlah mencuba. Okey, baik, kita ke biskut seterusnya, iaitu biskut coklat pot. Wow, kita bersama dengan Puan Haslinda. Saya lihat coklat pot ni, saya selama ni ingat susah nak buat sebab pot tu kan kena buat. Jadi hari ni Puan Haslinda nak tunjukkan cara mudah nak buatnya. Okey, Puan Haslinda, kita terus dengan bahan-bahannya. Ada butter di hadapan ni. Betul, ada butter, ada gula caster, ada telur, ada esen vanila, ada tepung. Tepung ni kita campur tepung gandum dengan satu sudu besar satu sudu kecil baking soda, satu sudu kecil baking powder. Okey, untuk biskut kita kena orang kata ayak dulu Okey, lagi baguslah. Jadi kita masukkan semuanya ke macam mana? Ni dah masuk butter. Ni kita akan masukkan ni, kita akan kacau dengan ni. Okey, saya cubalah kacau. Tak ada mesin tapi boleh lah ya boleh, kacau je. Sebab cookies ni sebenarnya senang je. Tak ada pantang larang, tak ada apa. Kita just campurkan semua sekali bahan-bahan ni. Baik, tadi saya berborak dengan Puan Haslinda. Saya cakap cookies ni sebenarnya semuanya ada butter, ada sugar, gula, ada tepung. Sangat simple Kan? Yang ada telur lah. Jadi dia ikut olahan yang kita nak buat saja. Okey kan. Baik, kalau kita guna tangan dengan mesin, adakah tekstur dia akan berbeza? Okey, macam saya lebih puas guna tangan. Sebab bila kita guna tangan, kita akan rasa tahu tekstur dia. Okey. Kita akan lagi feel lah macam kita konsistensi dia punya tepung adunan tu lah. Okey, ni kalau buat dengan anak-anak pun boleh. Enjoy sangat. Betul. Sambil-sambil buat tu mesti diorang masukkan adunan. Betul. Ini memang anak-anak dululah yang masukkan dalam mulut dah siap. Ni ada teknik ke macam mana? Tak ada, just kacau je macam biasa. Kalau nak pakai tangan pun boleh, just gamas je macam biasa. Baik, kita nak lajukan sedikit prosesnya. Jadi saya terus bagi Puan Haslinda buat supaya kita boleh lihat macam mana nak buat coklat pot ni. Sebab saya tengok pot ni yang dah bakar kan? Betul, itu yang dah bakar. Pot ni yang menjadi keutamaan dia. Kalau pot ni tak jadi, memang tak adalah coklat kat dalam pot ni kan? Jadi biasanya nak buat adunan ni, sukatan tadi tu boleh buat berapa banyak pot? Dalam 60? 60 pot. Kena selalunya kalau kita nak buat untuk jual, kita akan timbang lah. Setiap pot tu dalam 10 gram macam tu. Tapi kalau untuk makan sendiri, ikut kita lah nak besar mana. Kan? Okey. Dan yang ni ini adalah sebuah almond dengan almond nibs. Okey, ni kita kena bakar dulu untuk dapatkan dia rangup. So better kita bakar lah. Nanti bila kita masuk dalam ni, cookies pun akan tahan lama. Maksudnya yang dah beli serbuk dengan serbuk dengan tu kita campur. Lepas tu kita bakar dulu dalam 15 minit macam tu, dalam suhu 150 untuk kekalkan. Bila kita masuk dalam ni, nanti dia akan terkekal rangup lah. Okey, faham. Dan coklat chip ni pula? Coklat chip ni untuk hiasan lah. Masukkan dekat dalam ni sekali. So nampak tak ada coklat chip dekat tepi-tepi ni nanti? Oh iyalah, baru perasan. Dalam adunan ni nanti
Okey. Baik. Tadi saya baca juga komen-komen kat Facebook, ada yang dah bersemangat nak buat antara resepi yang kami kongsikan hari ini. Jadi kalau ada yang nak buat biskut coklat pot ni pun boleh anda cuba. Sambil-sambil tu Puan Haslinda nak tanya, kat sini tadi saya tengok ada Biscoff tart kan? Ya, betul. Dia macam tart nanas. Ya, betul. Tapi kita letak kat atasnya Biscoff atau caramel. Betul. Kita okey. boleh olah lah kalau nak buat coklat, kita letak atas dia coklat lah. Okey, baik. Dan kita bakar macam biasa. Yang ni pula nampak macam coklat pot tapi sebenarnya bukan coklat pot sebab dia lepe. Ini biskut apa pula? Yang ini adalah coklat cookies? Ya, betul. Okey, baik. Nampaknya adonan tu dah siap. Jadi terus kita tunjukkan macam mana buat coklat. Bulatkan dia macam biasa. Okey. Nanti kita akan bakar dia. Bila bakar dia, dia akan tunggu sampai 10 minit macam tu. Dia akan kembang. Dan kita akan just picit je kat tengah dia macam tu. Maksudnya kita bakar je 10 minit, lepas tu keluarkan baru buat. Ya, betul. Okey. So dia akan jadi pot macam ni lah, dia akan kembang naik nanti. Saya ingat kita buat terus lepas tu bakar. Tidak. Kita bakar keluarkan 10 minit. Ya, betul. Dah buat tengah-tengah tu dah buat lubang, lepas tu masukkan coklat. Nanti lepas dah bakar tu kita bakar lagi 10 minit untuk dapatkan hasil macam ni. Okey. Dan lepas tu biar dia sejuk dulu baru kita letak coklat. Okey, faham. Saya dah dapat dah proses dia. Macam nak cuba tapi tak tahulah akan cuba ataupun tidak. Okey, cuba masukkan coklat boleh lah. Coklat boleh. So ni just picit sahaja coklat tu. Kalau melempar lagi lah anak-anak akan suka. Tapi kalau nak jual kita letak cantik-cantik lah ya. Okey, cukup kok yang ni. Banyaknya Puan Haslinda letak. Letak banyak supaya customer pun puas hati. Okey, baik. Dan selain daripada biskut tadi yang saya dah tanya tadi, biskut apa ada yang Puan Haslinda jual? Selain daripada tu kita ada red velvet cookies, pandan butter cookies. Okey. Dan coklat pot ni lah. Coklat pot ni adalah killer kita lah. Okey. Dia tak ada season. Walaupun bukan raya pun kita jual juga. Tapi kan kalau coklat pot ni kita nak tabur sea salt kat atas pun sedap Boleh. Boleh. Sebenarnya cookies ni atas kita lah kan. Ikut cita rasa kita. Okey. Kalau coklat ni biasa coklat akan melt. Jadi adakah perlu kita letak kat dalam peti sejuk ke apa? Tak perlu. Nanti bila kita masukkan dalam bekas dia akan elok saja. Tak ada isu dia cair ke apa ke. Okey, baik. Tapi ni saya wajib tanya juga daripada Puan Haslinda. Apa-apa tips untuk mereka yang nak cuba buat coklat pot ni? Tips dia macam kita cakap lah, ikut cita rasa kita sendirilah. Kalau rasa nak mudah, kita tak perlu complicated kan, kita just guna tangan saja macam biasa tadi macam kita cakap. Tapi ni satu saya nak tanya. Ada orang dia guna butter, ada orang guna margarine. Ya, betul. Beza dia apa sebenarnya margarine dengan butter? Sebenarnya kalau macam apa yang saya faham lah, butter ni dia lebih lemak. Margarine ni boleh je sebenarnya kalau kita nak tukar kepada margarine pun tak ada masalah. Ikut kita punya cita rasa atas bajet kita, kita boleh je guna apa yang ada kat rumah tu. Cuma dia kalau margarine ni dia kalau butter ni dia lebih lemak lemak dia lah. Jadi tapi yang penting saya suka awak katakan tadi kita ikut bajet kita. Nak buat tu ya boleh duduk bersekeluarga buat, tapi tengoklah bajet kita apa biskut kegemaran keluarga kan. Okey, baik Puan Haslinda, macam-macam yang dikongsikan. Apakah laman IG Puan Haslinda? IG saya Lindas Oven, LINDASOVEN. Bolehlah kalau nak beli cookies daripada boleh Instagram tu. Okey, ada resepi akan dikongsikan? Resepi hari ni? InsyaAllah nanti kita akan. Okey, kalau nak tanya Puan Haslinda ya. Okey, baik. Terima kasih Puan Haslinda. Ini dia hasil biskut chocolate pot ataupun ada yang panggil choco pot pun ada juga. Betul, kan? Boleh je. Okey, ini dia yang cantik, dah siap, nampak sangat menyelerakan. Bolehlah anda cuba bersama dengan anak-anak anda, dan kami harapkan semua resepi yang kami kongsikan bersama dengan anda berikan semangat kepada anda untuk mencuba biskut raya tahun ini. Tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hari ni nak buat biskut paling senang, biskut Mazola. Okey, mula-mula kita sangaikan kacang goreng tanpa minyak sampai kacang tu masak. Dah sejuk buang kulit, kita blendkan aja kacang tadi. Campurkan pula dengan bahan-bahan tepung.
Kita ada tepung gandum, baking powder, gula, icing, 2 sudu butter dan 1 sudu kecil garam untuk lemak-lemakkan adunan kita ni. Lepas tu kita dah campur semua sekali. Dah sebati, kita campurkan pula dengan minyak mazola. Masuk sikit-sikit, uli-uli guna tangan sampai adunan kita cantik. Kalau adunan kita tu dah jadi berminyak dan tak melekat pada tangan, bermakna adunan kita ni dah siap untuk diadunkan. Macam tu kan. Ini tadi dia mula-mula ingatkan nak buat bentuk. Budak kecil tu nak buat bentuk, tiba-tiba tak jadi. Maka kita buatlah bulat-bulat. Jangan lupa hiaskan dengan kacang lah. Jadi Fatin, apa antara biskut yang awak nak cuba untuk raya tahun ni? Saya rasa semua yang depan ni saya nak cuba. Sugi. Tapi pastinya lah biskut-biskut yang macam Semprit, Elmer London itu yang wajib ada lah. Okey, mak awak tengok tau. Awak kata awak nak cuba semua. Okey, baik. Dan seperti mana anda tahu WHI ada menganjurkan kempen WHI kongsi dan anda masih lagi boleh menghantar ataupun menghantar sumbangan anda dan kalau anda ingin mendapatkan lebih banyak info anda bolehlah melayari Instagram ataupun Facebook WHI. Sumbangan tu tak kisahlah dari segi pakaian ke apa-apa sajalah, makanan dan sebagainya. Anda boleh juga dapatkan apa yang lagi diperlukan untuk mereka yang mungkin adik-adik kita ataupun golongan asnaf dan sebagainya. Kita boleh dapatkan dan bantu mereka. Sedikit senyumanlah kita berikan. Betul. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa kata kita saksikan promo ini dahulu. Seikhlas hati, kita kongsi. Semoga senyuman dan kegembiraan terus bersemi di dalam hati. WHI mengadakan kempen WHI Kongsi berupa keperluan Ramadan dan Hari Raya buat golongan memerlukan. Hantarkan sumbangan anda selewat-lewatnya pada 23 April 2022. Okey, itu berkaitan dengan WHI Kongsi. Dan Fatin, awak ni penggemar filem Korea? Maaf, saya cuba untuk meminati sebab ramai kakak saya semua suka tapi saya belum berkesempatan. InsyaAllah. Okey, tapi ini orang kata peluang untuk awak menonton filem Sinkhole. Tonton filem Sinkhole dibintangi Lee Kwang Soo dari Running Man. Filem ini bergenre bencana dan komedi dan pasti anda akan bakal gelak ketawa dan rasa suspense. Wow. Dan filem ini juga mengisahkan sebuah keluarga yang baru berpindah di rumah mereka dan apabila hujan lebat berpanjangan mengakibatkan kondo mereka ditelan lubang benam. Wow. Tayangan masa adalah terhad, jadi jangan ketinggalan untuk pergi menonton Sinkhole di Tonton Sinema sekarang. Apa kata kita saksikan berita ini? 다 같이 취득과 서울 입성을 축하하는 의미로 박수 한번 쳐드립니다. 내가 재밌는 거 보여줄까? 좀만 기다려. Wow, nampak menarik. Dia nampak serius tapi ada elemen komedi. Betul. Macam mana? Tak sabar nak tengok. Jadi anda kena langgan sekarang Tonton Sinema. Baik, itu selesai dah kita nak kongsi untuk anda. Dan kita berbalik kepada hari ini. Sebelum kita tutup siaran untuk hari ini. Antara menu-menu yang kita dah kongsikan, kita ada Semprit, kita ada kuih biskut potong. Mungkin sekali lagi kita kongsikan lah. Bagi anda yang nak tahu ataupun nak dapatkan biskut Semprit caramel tadi tu, anda bolehlah ke K_homecooked_K cookie. Dan bagi yang Fatin buat tadi tu biskut rangup. Betul. Boleh terus ke pemiliknya Ada Bahrom. Di IG-nya Ada Bahrom. Dan seterusnya saya bersama dengan biskut potong dengan Kak Suhaila tadi tu. Boleh cek juga di IG Cakes Macaron Dessert. Dan yang terakhir tadi tu chocolate pots, anda boleh ke Linda's Oven untuk dapatkannya daripada Puan Linda. Betul. Dalam banyak-banyaknya saya tertarik dengan biskut yang Sugi buat tadi tu. Saya buat. Dia punya Sugi buat. Dia punya ni sangat cantik. Siap ada lampu-lampu lagi kan, sesuai untuk kita nak bagi sebenarnya Ramadan ni. Betul. Dan tapi bercakap mengenai Ramadan ni Fatin, bila nak
berdekatan dengan hari raya ni. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Ramai yang akan memikirkan bajet juga kan. Sebab yelah nak buat biskut ni pun perlukan bajet. Betul. Sebab bahan-barang mungkin agak mahal kalau nak beli butter. Takkan nak buat satu biskut je kan. Walaupun kita nak buat sendiri kat rumah, kita nak sediakan bahan-bahan. Dengan bahan-bahan sekarang ni mungkin agak mahal sedikit kan. Kita nak kena fikir juga bajet kuih raya. Baju raya anak-anak. Baju raya nak bagi duit raya lagi. Macam-macam lah kan. Okey, perkongsiannya kita akan berikan pada hari Isnin nanti dengan topik bajet raya. Mungkin anda juga boleh kongsikan apa antara langkah-langkah untuk dapatkan bajet yang sesuai untuk raya tahun ini yang anda telah praktikkan selama bulan Ramadan inilah. Sebab ialah lagi 2 minggu. Jadi jangan ketinggalan perkongsiannya hari Isnin. Nanti jumpa hari Isnin. Jaga diri, selamat berhujung minggu. Bye-bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi kekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya,